الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. خامسا الحياء من الإيمان شعبة من الإيمان. Al-haya'u syu'batun minal iman. Hadis yang kelima, malu sebahagian daripada iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Minggu lepas ni kita sebut mengenai al-majalisu bil amanah. Amba sebut banyak perkara dah minggu lepas. Cuma ada 2-3 perkara lagi sebagai tambahan pada minggu lepas. Pertama sekalinya, yang dimasukkan dengan majlis berdasarkan amanah ni, iaitu apa saja yang kita bincang. Apa saja yang kita bincang dalam majlis tu adalah perlu dijaga daripada disebarkan. Tak boleh nak sebar kat lah. Apa saja perbincangan, apa saja keputusan, apa saja yang kita panggil andaya-andaya yang dibuat. Kadang-kadang dalam perbincangan itu berlaku arguing, apa panggil berlaku perdebatan, berlaku apa-apa sajalah. Kesemua tu mesti dijaga daripada disebarkan, kerana boleh bawa fitnah. Boleh bawa fitnah. Banyak terjadi hasil daripada penyebaran rahsia. Jadi ini benda yang kita nak kena sebut, iaitu apa sahaja yang diputuskan, apa sahaja perbincangan, apa sahaja yang berlaku perdebatan, apatah lagi perbincangan melibatkan hal ehwal peribadi. Contohnya apabila nak pilih seseorang, semasa nak buat keputusan ni perlu disebut mengenai kelebihan dan kekurangan dia. Ada yang menyokong, ada yang menentang, ada yang menyatakan mengenai benda lebih, dan juga ada orang yang menyatakan mengenai kurang. Semua tu berakhir sahaja dengan majlis kita subhana rabbika wal asr, subhanakallah wa bihamdihi, yang kita panggil kafaratul majlis, berakhir. Apa yang disebut tak akan jadi dosa, apa yang disebut tidak menjadi satu kesalahan dengan adanya kafaratul majlis. Dan lepas pada tu tidak boleh dibangkit dan ungkitkan lagi. Sebab tu disebut al-majalisu bil amanah. Satu. Yang kedua, al-majalisu bil amanah ni artinya apa saja yang jadi keputusan, apa saja yang jadi keputusan dalam perbincangan itu, ia adalah amanah untuk dilaksanakan. Misalnya kita dalam bincang itu diputuskan jadi tok siok, ataupun bahagian sebelah, atau bahagian sial, ataupun bahagian apa-apa sajalah, dan kita setuju dalam majlis tersebut, maka wajib kita melaksanakan keputusan tersebut. Tak boleh kata amba tak setuju, demo putus pun demo, kita tak setuju, kita nak bahagia juk kecak gula aja, nak bahagia juk kecak aja. Mulai tak sihat, tak boleh kena laksanakan dengan baik. Dan yang ketiganya sebagai tambahan, kecuali perbincangan dalam majlis yang melibatkan barang haram. Apa sahaja putusan yang dibuat yang melibatkan haram, contohnya itlaf mal dengan tujuan nak rosakkan harta benda, nak dicuri harta orang, nak kena harta orang, masa tu tidak terikat kita dengan keputusan tu. Kita bahkan jadi wajib kita kena royak, ataupun nak hat dam, nak menceroboh, nak kata orang, nak bunuh, ataupun nak tindak saja, nak bertindak tindakan yang diharamkan oleh agama kita bertindak. Jadi hak agama lebih utama dipelihara daripada hak majlis tu.
Lalu boleh, dia wajib disebarkan untuk mengelak daripada irtikabul ma'asi, mengelak daripada kita melakukan maksiat. Itu adalah tiga perkara sebagai sambungan. Baik, menguminya hadis yang kelima, al-haya' minal iman. Malu sebahagian daripada ini. Amo pun nak kata guano malu ni, nak terjemah payah kot Melayu. Nak ayak guano. Kalau kita tengok tarikh lugatan tu, bolehlah kita simpulkan malu ni kok Kelantan panggil teguk. Tidak smooth, tidak lancar. Tidaklah lancar. Kenapa? Kerana takut daripada kecemeh ataupun daripada tindakan pihak lain. Taghayyurun wa inkisafun, apa yang berubah, wa inkisar, putus angin. Nok tu kalau jalan tengok orang tu pakai berhenti. Tu panggil malu. Teguk, tidak smooth, tidak lancar molek. Allah sebut dalam Quran menceritakan mengenai anak tino Nabi Syuaib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dua orang pergi nak karai. Zaman dulu Telaga ni jauh, tidak ada paip, bokor paip rumah kita lah ni. Telaga ni jauh. Telaga ni biasanya digali di tempat yang paling rendah dalam kawasan tu. Duduk jauh, mari bawa bekal. Batu turun pakai tangga. Telaga tu kadang-kadang seka tanah. Turun mari tu kalau pergi di India lah ni ada lagi. Kita tengok pilih-pilih Ustaz kan. Turun tangga tu ada 100 turun tangga. Turun habis tu baru dia gali. Turun tu 100 tangga. Kalau sekaki setangga, maknanya 1 kaki turun hak tangga saja baru. Turun mari bawah tu barulah gali air. Patu air bawah tu dia dalam. Lah ni bahasa paling mudah kalau tengok YouTube pun. Sistem-sistem lama yang digunakan dalam pengairan di negara-negara Arab, di India, di Pakistan. Dulu pakai hema, pakai shanna. Dipanggil shanna ni maknanya buat daripada grebor. Dalam bahasa Melayu panggil grebor. Buat daripada kulit lembu ke kulit kubah ke kulit uta, macam telaga, macam timur gitu. Waktu awet itu setengah kilo lebih baru naik air itu. Jadi kedua orang tinon tak gerak, tak padan. Jadi dua orang nak Nabi Syuaib ni mari duk kecil-kenyih nak kara tak gerak. Baru dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa nya tolong kara-kara air, alhamdulillah boleh balik air. Siapa rumah royak ke pok dia lah, Allah muncul ada seorang pemuda tolong kara, muncul dah tidak tak minum air lah pok kita ini. Lalu Allah sebut cerita semula, salah seorang waja'at ihdaha tamshi ala istihya'i wa qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia kata waja'at ihdaha, katanya Allah, salah seorang daripada anak Nabi Syuaib ni, hak dua orang tadi, mari semula temu dengan Nabi Musa ala istihya', orang panggil knocking. Knocking kau putih. Istihya' kalau kereta kat gigi tak sip. Knocking tidak lancar molek. Ala istihya' dalam keadaan teragak-agak, dalam keadaan malu-malu. Wa qalat, dia kata inna abi yad'uka, ayah aku ajakmu panggil jumpa liyajziyaka ajra ma saqaita lana, sebagai balasan kepada mu tolong karai kita. Mereka ceritanya gila. Akhir boleh menikah kan? Menikah dia. Tapi kena buat kerja juga, lama juga. Nak cari nat tu ni tak boleh nak jadi dengan sendiri, tidak payah. Jadi yang keduanya adalah ayat lain, wallahu la yastahyi minal haq
Allah sebut wallahu la yastahyi minal haq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu daripada kebenaran. Jadi malu ni dalam bahasa Kelatennya teragak-agak ataupun orang panggil teguk di dalam melakukan sesuatu. Teguk, teragak-agak, berubah daripada hak asal tu, berubah daripada hak mati pah nak buat jadi inkisar, jadi putus, jadi patah hati. Kerana apa? Kerana sebab lain. Pertama, sebab al-khawf, sama ada takut. Kalau buat benda jahat, takut balas sehudu. Malu, takut tak kena, takut tu, takut ni. Yang pentingnya tak smooth dalam sesuatu tindakan kita. Tu Arab panggil malu. Malu ni ada dua jenis. Satu dia panggil fitri, yang kedua dia panggil muktasab. Malu semula jadi. Malu semula jadi. Al-mar'u yuladu mustahyan. Semua orang dilahirkan malu. Ni sifat semula jadi Allah Ta'ala bagi. Semua orang ni Allah lahirkan dia, tobik perut mak dia tu terhabui sifat malu. Sifat malu. Sama ada dia beriman ke dia tidak beriman, sama ada dia ni seorang anak pada orang Muslim atau anak pada orang kafir, sikit seorang Allah SWT bagi malu, dan Allah SWT tidak kena ke punishment, orang panggil dalam bahasa orang putihnya free of charge, untuk 15 tahun for the first 15 years. Untuk 15 tahun pertama ni Allah SWT tidak ambil tindakan. Belum pada kita mimpi, tak berdosa, tak ada apa satu, buatlah berapa-berapa pun. Cuma in uwida ala khair nasya alaih. Kalaulah seseorang budak ini dilahirkan yang ada pada dia malu dan sifat-sifat lain yang Allah Ta'ala telah bekal kepada dia tu, dididik ala khair, untuk kebaikan dan kebajikan, dia akan hidup dengan baik. Kalau sebaliknya, dia akan jadi sebalik. Kalau awal beranak tu, bobo pandai kecek tu, mokpok dia duk kecek menyapu tu, kapun kan, duk kecek macam-macam, malah nak sebut malu bodoh-bodoh nak sebutnya. Telur lagi tu nyapu tu. Lepas tu duduk hidup, tak pakai baju, tak pakai seluar, telanjang ke kapung, umur 10 tahun tu tak tahu malu. Maka malu tu akan hilang dengan sendiri. Akhirnya tak ada kekal malu pada dia. Lebih lagi hak muktasab pun tak ada. Fitri ni Allah bekal ketika dia lahir awal-awal lagi. Itu dipanggil malu semula jadi. Yang kedua malu muktasab, malu ajaran. Yang tu agama mengajar. Ni kena malu, nak malu daripada gini, malu daripada gini kita akan ayat apa lagi. Jadi kalau sekiranya malu semula jadi ni pun tidak dididik, tidak dijaga, dia tidak dibajai dengan baik, start daripada dia budak sehingga dia cukup umur, maka apabila dia besar tak dicampur pula dengan ilmu di dekat agama, maka manusia tu dia akan malu. Dia tak malu Tuhan, dia tak malu orang, tak malu kemampuan dia pun dia tak erti malu. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu ni tidak akan mendatangkan hasil kecuali benda baik. Tak ada malu ni menjadi pada jahat. Dah jahat tu tak erti malu. Tak erti malu. Tak ada. Pasal apa? Pasal semula jadi pun tidak dibajai. Hak yang sepatut ada dengan anasi agama pun tidak diajari. Allah dalam banyak-banyak nama dia Al-Hayyu, pemalu. Kalau Al-Hayyu yang hidup, Al-Qayyum tu orang balas saya dua bawah ni, Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Orang ni kata ni wajah huwal hayyul qayyum. Orang bertimbuk lah apa dia. Malu. Jadi nak jawab puasa malu barang-barang nak boleh belaka. Ada orang telefon kamu. Dia bukan telefon, dia atas line panggil link ni. Oh, bekas tu peti kedoh duk cakap. Oh, tu peti kedoh ni kerah. Kena baca Al-Hayyul Qayyum. Tabtu huwal Hayyul Qayyum. Pas apa dia patah Maulana Fakhrul Razi jawab. Maulana Fakhrul Razi pun jawab juga. Jawablah kamu, baik. Allah ni dalam banyak-banyak dia nama dia Al-Hayy. Dah malu ni wal haya sifatun min sifat al-mahmudah. Malu ni sendiri satu sifat yang dipuji oleh agama. Yang dipuji oleh nama. Sesuai dengan dia tu nama Allah, dia juga jadi sifat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi ni pemalu. Ini pemalu. Satu kali ada orang perempuan Ansar mari nak tanya Nabi, ni Aisyah radhiyallahu taala anha, sebuah hadis. Orang perempuan Ansar ni mari, dia perempuan Ansar ni seorang tak malu. Dia kurang malu. Nabi sebut rahimallahu nisaa al-ansar la yamna'uhunna min ayatafaqahna fid din. Nabi kata rahimallahu nisaa ansar. Tuhan rahmati orang tino ansar ni. La yamna'uhunna ayatafaqahna fid din. Dia tak ada perasaan malu untuk belajar agama. Sekali kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang perempuan Ansar mari temu Rasulullah SAW nak tanya mengenai, hei, awak terkena pakaian. Nabi kata kena basuh lah. Dia kena basuh lagu mana? Nabi ulang kena basuh lah kesek-kesek dia tu. Lagu mana basuh? Akhir Nabi kata subhanallah tatahhari. Nabi kata maha suci Allah, basuh bersih lah. Dia nak tekan tanya lagi. Katanya Aisyah, fajtazabtuha, aku heret dia. Aisyah kata pasal Nabi ni malu. Pasal Aisyah kata bahawa tu kerana hayya Nabi SAW ni seorang yang pemalu, lebih malu daripada budak tino, anak-anak darah sunti. Orang ni royak kata basuh, pak foto, pak ada darah, kat basuh lah. Nak tahu mana lagi basuhnya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemalu. Pemalu. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni wal haya syu'batun min iman. Malu ni salah satu daripada cabang iman. Sekali itu kana marra ala rajulin yusi aqahu fil haya. Satu kali Nabi lalu ada seorang lelaki duduk tunggu royak ke saudara dia mengenai iman. Oh, jangan dia malu, datang kita malu saja. Kawan ni tarikh malu noh patut betul. Nabi kata dah. Nabi kata abaikan dia. Al-haya'u minal iman. Kenapa? Kerana malu ni sebahagian daripada iman. Ada seorang itu mari temu Rasulullah, qala Rasulullah awsini. Qala usika an tastahya min Allah kama tastahyi rajulan min salihi qaumika. Ada seorang lelaki tu mari temu Rasulullah, kata dia, Rasulullah tolonglah wasiat kepada hamba, tolong nasihat hamba apa-apa. Lalu Rasulullah kata mu kena malu ke Tuhan. Malu ke Tuhan lagu mana? Sebagai non malu pada orang soleh kampung. Memalu pada orang kampungmu, orang tua-tua, orang bagus-bagus, begitu mu kena malu kepada Allah SWT. Malu ni dia paling malu muktasab, malu agama. Malu agama ni apa? Malu daripada melakukan benda jahat, dan juga malu daripada meninggalkan benda baik. Al-haya min fi'lil makruhat wal haya min tarkil ma'murat. Malu dari agama artinya kita malu Tuhan daripada melakukan benda menuhudu. Kita lah ngayuh kita, ngemuk kita, ngesaing kita,
Orang duk beli ketika kita, duk belanja kita, duk roi kita, tiba-tiba kawan ninya suruh kita buat satu benda, mesti kita akan buat pasal kita malu. Begitu juga kita kena buat otak kita dengan Allah. Mau minum mi air Allah, mau makan makanan Allah, mau duduk bom itu ya, mau nak nang itu ya, lebih lagi lah malu. Fallahu ahaqqu an yustahya min, Allah lebih layak dimalui nak banding dengan apa dah. Allahu Akbar. Kita pasal nak susulah cepat-cepat ya masa. Cuma jangan tanya politik lepas kot, memang lepas parut dengan politik. Politik amu bising selalu orang tu. Atau WhatsApp lagi, telefon lagi. Kita pun orang timbuk kita tertimbuk balik jadi susah. Kata ambo bukan cara politik, kata ambo ngajar dah orang tanya ambo jawab. Minggu lepas tua sikit dah kita. Tapi bagus juga macam kita baji lah kalau tua ni tahan lama. Ni lekat molek lah baji nak tua ni. Kalau bobo baji ni longgar. Malu hok yang jadi sifat orang Melayu kita ni, bukan malu yang diajar oleh agama. Dia ada satu lagi sifat lain dipanggil khajal dalam bahasa Arab. Khajal, khajala ni ia boleh tengok di muka sengih. Orang duk ayat cerita tu lah 5 kali malu dalam masa seminit tu, tu. Itu bukan malu agama tu. Orang yang cerita, bagus juga cerita ni. Baru nikah, malam pagi esok makan nasi sekali untuk tua jatuh, untuk tua tino. Bapa sebuduk kapung darak terbola. Betul lah hidungnya hok duduk depan dia tu sama. Ayah kutu duduk jauh sikit. Dia nya kita terkiki ayah kutu. Tidak turut sunnah Nabi. Nabi kata wabda bima yalika. Nabi ajar makan ni ambil hok dekat dengan kita dulu. Sepatutnya dia ambil lah sambal, letak sikit ni duduk terbola. Nak gomo ayah jauh sikit. Akak punggung terketeng. Ping. Orang suka, dia pun suka juga tu ping. Bayung nak gilaing pun cabut kain. Boleh 5 kali malu. Ni malu ni bukan malu agama tu. Tu tolong tu. Masuk go. Itu ikhajala. Ikhajal tak ada nak jaga agama. Agama ajar supaya malu daripada buat benda jahat. Malu daripada meninggalkan benda baik. Al-khawf taghayyuru wa inkisarun min fi'li syai'in khawf min Allah. Berubah, teguh, terhenti daripada bertindak nak buat sesuatu kerana takut. Tamanya takut pada Allah dulu. Nak takut Tuhan dulu. Mikir kat nak apa-apa ni. Lepas tu barulah kau tu okey, kau tu ngulu, kau tu pekong, kau tu berapa fikir. Ni dok kadang-kadang tua tu. Kalau bahasa jenis malah nak sebutnya malu demo pula. Ada kaki kita ni tak ada terti malu. Malu yang dia oleh agama ni kita nak buat sesuatu banyak mikir. Sebab itulah Nabi sebut la ya'ti illa bi khair. Malu agama ajar ni tidak akan mendatangkan kecuali benda yang baik. Nak buat jahat sikit tak akan berlaku. Kita nak jahat kalau kita mikir sikit je. Bahasa ini tu nafsu. Patawat lahu nafsuhu qatla akhi faqatalah. Biasanya kita buat jahat ni kerana tatwi'un nafs. Cerita lagu mana watlu alaihim naba' abnai adam bil haqq
iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Cerita macam mana anak Nabi ada dua beradik balon ke bubuk reti. Qarraba qurbanan, masing-masing beri kurbannya, fatuqabbala min ahadihima, salah seorang diterima, wa lam yutaqabbal min al-akhar. Disebut fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Tak puas hati, mikir gimari tak puas hati mari jalan mari. Masa tu katanya Allah tawwa'at lahu nafsuhu, perasaan dia telah dikontrol oleh emosi, telah ditatwai, telah ditunduk oleh emosi. Sebab tu kalau malu dia mikir, kalau tunduk kepada perasaan itu emosi. Tu kena beza molek. Kalau mikir, tak pada seorang mikir tanya orang lagu mana kita ni. Kawan tu dia malu kita tak ada kedai kopi, kita tak nak soparai nak kita ibu. Bincang orang kata malu apa kedai kopi tu kat malu. Mungkin malu dia sekali lagi padai lah. Kalau hok gom pula molek tu, pada pisah bau beli. Dia tak akan berlaku gitu. Bawa kecek kedai kopi ke apa? Kimai pati. Tahu kok. Mu pun tidak terwakil, aku tidak terwakil, maksud tak kecek je. Pokok kita ni begitu je. Tapi apabila bercakap, tu nafsu, tu perasaan, sudahnya boleh tembok, boleh bala. Tapi kalaulah kita panggil berfikir, mikir, akan datang perasaan malu. Malu kita ni akan menasihat kita. Sebab tu malu ni, dia rakyat sekali ingat al-hayy. Hayy mana hidup, malu ni al-hayat, perkataan kata dasar yang sama, ertinya sama-sama, ada tindakan yang kebaikan. Sebagaimana hidup atas muka bumi ni baik belaka, tak ada satu atas muka bumi ni yang tidak baik untuk manusia. Semua baik Allah sediakan. Kalau kita boleh anak pun baik, tak boleh anak baik, kita ada harta pun baik untuk kita. Kalau kita tak ada harta pun baik, kalau kita boleh bersaing, kalau tak boleh bersaing, semuanya adalah kebaikan. Cuma kita tak ada nak mikir. Bagi kita kalau kita ada harta tak baik. Dah Abu Darda radhiyallahu taala an, dia cukup redha kalau tak ada harta. Cukup. Dia kata orang lain nak harta belakang aku saya tak apa, tak ada harta. Aku redha dengan iman, tak ada harta pun tak apa. Tak ada bersatu. Setengah pula orang yang tak ada pengaruh, bagi dia tak ada kebaikan dah. Kalau mu ada pengaruh menjadi jahat, mu jadi ngulu jahat dah, jadi okey. Lagi-lagi perlu. Baik-baik mu tak ada pengaruh, mu tak jadi jahat. Tapi manusia tak ada nak fikir. Sebab tu disebut la ya'ti illa bi khair. Jadi malu ni artinya kita mikir mengenai Allah, kita mikir mengenai mak kita mikir mengenai sayang sahabat kita. Dan apabila manusia mikir hak ni, apatah lagi kita campur dengan ajaran aku. Inna Allah la yastahi minal haq. Allahu la yastahi, wallahu la yastahi minal haq. Allah tidak malu daripada bercakap benar, bertindak benar. Ni satu dasar umum. Ya, kalau kita pergi molek, kita ni bukan setakat buat benda baik, tapi kita boleh lebih baikkan kepada orang lain pula. Ni hidup kita bukan setakat kita menyusahkan diri kita, menyusahkan orang lain pula. Ni pun ni kata menyusahkan, mati pun menyusahkan orang lain. Akhirnya ada 2-3 part cerita mengenai malu ni. Cerita-cerita zaman-zaman dulu disebut untuk pengajaran lah. Aku habis masa dah kan, tak payah banyak cerita lah. Malu yang diajar oleh agama. Malu yang diajar oleh agama ni iaitu malu daripada melakukan benda jahat dan malu daripada meninggalkan benda baik. Ni syu'batun minal iman. Syu'batun minal iman. Terjemuh syu'bah ni kita panggil sebahagian. Sebahagian. Semua Arab ni untuk menunjukkan sebahagian ni dia ada 2 perkataan. 2 benda yang kita nak kena faham. Ada bahagian yang boleh berpisah dan ada bahagian yang tak boleh berpisah.
nak kata guana kita. Kalau jenis benda so, kalau kita belah dua, dia panggil nisfun, separuh. Kalau kita belah 4, ambil so, dia panggil rubu'un. Kalau belah 10, so tu dipanggil ushrun. Ni kita boleh pisah okay? Boleh pisah. So lagi ia tak boleh pisah. Macam Commi boleh pisah commi. Kalau kita mengaji nahwu dalam bab taukid, dalam bab taukid dia ada dua benda nama dia sorry bukan bab taukid, dalam bab badal tengah di bab badal, ganti diri, bab ganti. Dia ada satu dia panggil badal ba'd. Badal ba'd ni misalnya qara'tul kitaba nisfahu, aku baca kitab separuh. Mana kita telah baca separuh daripada kitab. Qara'tul kitaba rubu'ahu, aku baca kitab 1/4, ataupun usyrahu 1/10, ataupun 1/20. Boleh lah banyak-banyak apa. Asalkan dianya kita boleh faham juz'un, ianya sebahagian daripada keseluruhan. Satu lagi, dia ada sebahagian daripadanya tapi tidak seperti lagu sana. Dia panggil istimal. Kandungnya dia. Kandungnya. Contohnya kita kata apa? A'jabatni al-wardatu raihatuha. Kalau kita mengaji nahwu ni, saya terpegun dengan bunga tu, bang dia. Bang ni sebahagian daripada bunga, tapi tak boleh nak dipecahkan daripada bunga sebagaimana boleh dipecahkan separuh daripada kitab tadi. Kitab dia buat separuh, boleh sebut 1/4, boleh sebut 1/5. Nampak tadi hal ni dia panggil istimal dalam bahasa Arab. Dalam setengah-setengah hadis ni ada disebut syu'batun minal iman. Setengah-setengah hadis disebut minal iman. Banyaklah. Ni dalam bab malu. Ada bab lain pula dalam bab at-tuhur, bersih, minal iman, sebahagian daripada iman. Sebahagian sama nak ayat malam ni. Sebahagian lagu mana? Jadi hak ni dia termasuk dalam golongan hak yang kedua tadi. Tidak kata jenis separuh, ini 10 ke 1/1 tak. Istimal kepada iman. Ya susah juga kalau kita nak bahas panjang, nak panjang lah. Contohnya apabila ayat Quran wamsahu biru'usikum, ayat kami Ismail. Iza kumtum ila salah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ni ayat ambil Ismail. Apabila nak semaya, basuhlah muka, basuhlah tangan sehingga 2 siku, sapulah kepala, dan basuhlah kaki sehingga bukulan. Sapu kepala ni masaha dia guna perkataan bo. Bo ni dipanggil tab'in, menunjukkan separuh. Menunjukkan separuh. Disarah oleh ulama-ulama, dinyatakan oleh ulama dalam perbahasan bab sapu kepala. Walaupun tak ada hadis, pasal hadis-hadis yang sabit mari Nabi ni ada 3 saja keadaannya. Tak ada hadis. Walaupun diterima sapu sebahagian tu tapi tak ada hadis sahih. Hadis yang sabit mari Nabi keadaan sapu kepala ni tamu sapu ke seluruh kepala. Sapu ke seluruh kepala. Bada'a min muqaddama ra'si ila qafah. Disebut dalam hadis tu bermula depan ni, wagi ke belakang, balik ke depan semula. Itu satu cara. Yang kedua, mashu 'ala an-nasiyati wa 'ala al-'amamah. Nabi dah ke esok piuh dia ni
lah ke belakang sikit, dia akan sapu atas hubung dia sekali dengan serban. Sekali. Ni dia sabit. Dan yang ketiganya pakai sapu betul atas piuk. Ni hak sabit mari Nabi ni. Sapu betul atas piuk. Atau sapu atas kepala. Ini pun menjadi satu masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ni pun jadi macam perang. Sehingga Umar terpaksa sebut man lam yutahhirhul mashu 'ala al-'amamati wal khuffaini ma tahhara Allah. Mana-mana orang yang berasa tak pandai sapu atas piuk saja dia sapu atas kuh ni, Allah tak akan bersihkan jiwa dia. Sudah dengan tidak akan kata jiwa. Umar tegak sekali kata, pasal ada orang tak boleh terima. Tak ni saja yang sabit mari Nabi SAW. Tiga ni. Sapu ke semua, sapu atas hubung-hubung, campur dengan piuk, ataupun sapu atas piuk ataupun serban tu. Ni yang sabit. Tapi ulama kita kata sapu separuh kosong. Walaupun tak sabit mari daripada Rasulullah. Pasal apa? Pasal wamsahu birusi. Baik. So, yang kedua, ambonya nak istidlal bab ni je. Sebahagian tu. Nak ayah sebahagian tu makna apa? Dalam mazhab Syafi'i memandai sapu tiga lah je rambut. Dah gitu kan? Sapu tiga lah. Sapu kepala ni artinya sapu rambut. Sapu pakai. Sapu ni beda dengan basuh. Kalau basuh kena cuci air sabbul ma hatta yataqatar walau qatratan wahidah. Makna basuh ni kita kena cuci air sehingga air tu bertitik walaupun setitik. Kena cuci air atas anggota nak dibasuh, dan air tu kena bertitik walaupun satu titik. Sapu ni kita menggerakkan anggota menyapu secara rapat terhadap anggota ini sapu dengan kesan-kesan air. Celup tangan dalam air, akak nak sapu mana? Letak gerak, tahrik al-udwul masi mulsiqan bil mansuh bi badalil ma bil mamsuh, menggerakkan anggota yang menyapu terhadap anggota yang tidak disapu dengan menggunakan kesan-kesan air. Jadi sini ni bukan nak sapu kepala, nak sapu rambut. Lalu dalam mazhab Syafi'inya bahar, akhirnya oleh kerana nak ambil perkataan sebahagian, maka sebahagian ni satu helai rambut pun telah dianggap sah. Kalau kita sapu satu helai rambut pun telah dianggap sah. Tapi al-khuruju anil khilaf, tak suri berlaku khilaf lalu dipegang tiga lah paling pokok. Pasal takut selah tu, takut tak kena boleh kata gitu kan. Sapu di atas tiga lah. Pasal apa sapu atas tiga lah telah dianggap sah? Pasal ba'd tiga lah tu telah menjadi sebahagian daripada rambut yang mungkin ribu-ribu tu lah. Bagi orang ada rambut lah, kalau botok tak ada lah, tak ada arah lah nak kata kuan. Sorry lah, yang dilahirkan botok tak ada rambut. Orang ada rambut mungkin ada beratus ribu, maka tiga lah tu telah dianggap satu sebahagian. Begitu juga disebut dalam hadis ni, wal haya syu'batun minal iman, wal haya'u minal iman lil ba'd, seolah-olah macam tadi macam rambut di kepala tiga lah, tapi sini dak dia lebih pada istimewa. Sebagaimana bau, sebagaimana cantik, sebagaimana bersih, email dengan malu ni sebagaimana bau dengan bunga. Tak ada email orang tak kerti malu. Tak beri-email orang yang tak malu. Seseorang ni apabila tak malu, pecek huduh, pecek kasar, bahasa kesak, dia makna dia tak ada email. Orang ada email ni haji je malu. Wa asyadduhum hayaan Utsman. Disebut dalam hadis, orang yang paling malu ni Utsman. Pernah berlaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah dia selok kain, selok kain siapa nampak po hatta yura fakhizah. Masuk Abu Bakar Nabi wa ta'uti, masuk Umar wa ta'uti juga, sehinggalah masuk Utsman. Abdul Utsman masuk Nabi tutup.
disebut oleh Imam Bukhari bukan kerana dia orang, tapi kerana apa? Kerana malunya Uthman tu. Dalam bahabat orang lah ni kita akan mengaji bab orang sebenarnya orang ni depan dengan belakang tu. Hak lepas pada tu dia berlaku khilaf. Ini dipegang oleh Maliki. Pak kita je bising tu jadi geger. Jadi yang pentingnya malu ni dia tak bercerah tangga dengan imam. Dia tidak sebagaimana sebahagian 1/2 tidak kata dia tak malu tapi dia ada separuh lagi. Imam dia ada tak jadi gitu. Macam kita baca kitab separuh lagi tak baca ada. Kalau tak malu mana tak ada imam. Pasal malu dengan imam ni istimewa. Sebagaimana bau dalam bunga, sebagaimana cantik dalam bunga, dia tidak kata separuh ataupun 2 paruh atau 3 paruh. Sebab itulah anak-anak kita ni kena didik. Jangan hilang malu. Lo ni masalah besar berlakunya tak malu. Bagi pasar-pasar raya, pergi bandar-bandar, duduk tino tak ada. Ya kita herannya pakai perut, pakai apa? Pakai kelompok, pakai seluar jin, nampak bira atau kajak jatuh berapa, tak tahu malu. Hal lebih lagi atas nama agama. Atas nama agama ni orang panggil persatuan usrah, persatuan pendidikan Islam, musyawarah sekali dengan orang jatuh, duduk sekali dengan orang jatuh, baca sekali, tak ada rasa langsung ada halangi ataupun ada sekatan dalam bergaul. Ini semua natijah daripada ukti malu. Tapi itulah kalau kita baca tarbiyatul aulad, kita dengan anak-anak ni kena didik dia, kena royak dia contoh-contoh cita-cita atau perlakuan mata liah tazirah supaya dia berbeza dia dengan binatang. Contoh kalau berbuk makan terlepas nasi wikaya tengok ayah ni berbuk. Kalau mu berbuk supaya tu berbuk ni Pak tengok kucing misalnya, kucing kau kambing kau duk main dengan bedoje dia royak kana. Hamu kalau duduk pasal tak pakai tak tutup orang seperti tu lah. Sebab kambing lah. You are like goat lah. Sebut kau putih bagi dia faham. Sing-sing. Allahu Akbar. Dan akhirnya apa nak sebut, Nabi kata dalam satu riwayat, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Manusia ni kata Nabi Abdullah tak erti malu, Nabi kata buatlah apa menolak apa. Ni hadis menunjukkan malu ni kalau tak ada dah teringat kena. Kalau tak teringat dah pada nasihat mokpok, kalau tak ada dah ingat pada nasihat selesai, mu tanya dirimu berasa malu ke tidak. Kalau mu berasa tak malu, kamu buatlah. Kalau mu berasa malu, jangan dibuat. Agama tak suka benda tu. Inna mimma adrakatil ula al-fi'lu ma sya'a ni bukan setakat Nabi kita Muhammad ya ajar. Nabi-nabi dulu pun ayat dah ke umat ni. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Laula al-haya' la fa'ala man sya'a ma fa'al. Kalau tidak kerana malu, nescaya orang akan buat belaka. Boleh nak buat. Amo ingatlah cerita, amo ayat cerita. Masa amo mula balik. Amo mula balik Pakistan dulu, banyak amo duk pergi bersara di jabat-jabat kajian ni. Termasuklah salah satunya Jahwa. Jabatan halal orang asli. Satu kali tu dia buat di Bukit Keluar. Dia buat hari kiu. Dia panggil hari kiu tu lah. Duk pergi jabat ke sedar ke apa. Jadi hari tu dia pergi hotel, dia pergi bilik. Jadi ambo siapa petang. Pasal ambonya kena kuliah Isya, kuliah subuh dua. Pak Isya ni petang ketah. Kuliah subuh tu kuliah biasalah di sewa di seorang dia. Petang tu ambo gila ke patah mana. Balik mari betul, ambo tak tahu lagi. Bang PS ada ke asli. Macam-macam ada 2-3 pelik-pelik ada makam molek.
Ada kalau ada 45 orang. Ada 2 orang daripadanya tu memang tak makan. Ada macam apa panggil selunang ke apa? Tuan apa kita panggil? Tanuk kobar tu lah. Ibu dah beritahu jadi. Dia tak makan kata, ni pelik betul kau ni. Enggak makan pagi dia main makan kita. Kata pelik. Jadi apa saja lepas pada makan pagi ke apa tak nak balik dah pukul 10 nak balik. Lagi dengan mula Ustaz Allah Majidi, mula Majidi. Ada saya nama mula Majidi. Kata tadi kita tanya, mana apa tunjuk kek ke mana ni? Nak kau pukul 12 tu, dia ada jamu yang makan. Tua pengaruh dia nak mari. Ambonya sudah dah ahli ambon. Jadi nak marilah macam besar dia. Gak apa saja lebih kok kata pakai gini ni buat apa? Anda tak dia pegok di kawan tengok alam dia royak lah tepat. Mari pegok. Dia kata dulu ni nenek moyang sekarang sudah pakai seluar. Apa kata ni buat apa? Pasal macam apa? Macam nak buat filem, kita nak buat apa? Nak buat dokumentari kan dia panggil dokumentari. Pak kata tak malu kan ni. Ni malu yang pakai ni dia kata. Jadi dia malu pakai apa? Pasal apa malu? Nanti dia besar susah. Gua filem besar jadi susah. Jadi kita jadi heran. Pasal apa dia boleh buat gitu? Menurut buat tu je. Pasal orang asli dilahirkan dia tengok semua pokok dia tak pakai bayar gitu belakang. Tak makan gitu belakang. Jadi dah jadi kali. Dia jadi kali. Dia tak ada perasaan malu. Orang tengok bongo ni kau apa tak ada. Pasal jadi kali. Oleh sebab tu kita kena didik supaya tutup aurat. Supaya jangan duduk babah kat lelaki puan. Jangan daripada budak lagi. Tidak kan jadi sebagai asli. Wah, nak cerita orang asli ni. Ini mani telanjang biasanya. Tino umur 18, 20 mani telanjang. Orang kampung duk kerja banduk ke. Orang lalu ya setewa. Hamba tahu muka ayah hamba dia bersetewa. Dia tutup muka. Dia telanjang gitu je. Dia tutup muka. Jadi sekali itu ada jahat orang kampung saya Melayu. Apa tutup muka ni? Dia boleh jawab. Yang lain semua sama, muka saja lain-lain beza. Jadi tutup muka ni pasal muka yang beza. Orang lain tu sama belakang. Jadi kita kalau tak erti malu, serupa orang asli tu lah juga. Kenapa? Kerana telah terlatih, telah terdidik dengan tidak ada perasaan ni benda yang patut dimalui. Ini walaupun tak ada agama, sepatutnya kena erti malu. Ini kehormatan diri. Ini benda yang patut kena susu. Tapi orang kita lah ni, orang erti agama pun malu dia ni hilang. Sebagaimana hilang pada orang asli, orang tak erti agama. Ini jadi banyak. Kadang tino pemimpin politik kecil. Kadang-kadang atas nama Islam dah kecil lah. Tapi wah sama naik orang jalan jual Islam dah. Ini benar-benar patut kita hindari. Allah, zaman Nabi tidak berlaku tu, berlaku apa gitu. Zaman Nabi ni mari semaya subuh pun orang tino ni pah pada wisalah balik Islam. Wa ma ya'rifu ahaduna nisa'ah. Orang tino balik daripada semaya subuh dah ada tutup aurat. Tu lelaki tak kena manusia bini dia. Mari tubik untuk tu. Tapi orang tamu kita ni susah. Anak-anak jadi bunuh kerana tak ada malu. Itulah aku la qouli hadza wa astaghfirullahalazim.